dengan DAP ni. Dia takut dengan DAP mana? Dia takut dengan DAP lama, bukan DAP sekarang. Dia takut DAP yang guling-guling bersama dengan PAS depan kereta ke bawah dulu tuanku Sultan Nazrin. Betul tak betul? Yang tu yang dia takut. Dia takut DAP yang menuntut tanah kampung baru di Negeri Perak ni diberikan pajakan 999 tahun. Yang itu yang dia takut. Siapa bagi? Menteri besar. Pada ketika itu dia boleh PAS. Tuan-tuan, yang itu yang dia takut. Saudara, dia takut dengan DAP di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Betul tak betul? Hari ini sebenarnya tuan-tuan, orang Melayu dia tak takut dengan DAP sekarang. DAP sekarang dia lebih pragmatik di bawah kepimpinan Anthony Loh. Jangan ambil kira apa yang Lepki Siang cakap. Jangan ambil kira apa yang geng-geng dia cakap. Lee Kuan Yew ke, Ramasamy ke, Tony Pua ke, adalah satu dua kadang-kadang Teresa Kong buat pernyataan. Jangan ambil kira tu. Tuan-tuan, saudara, semenjak kita bersama dengan DAP, sebelum kita kerjasama dengan DAP, kita cakap dengan dia, kita nak tahu apa pentingan DAP. Pertama, berhubung dengan Islam, agama, persekutuan. Kedua, berhubung dengan hak istimewa orang Melayu. Ketiga, berhubung dengan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Keempat, berhubung dengan kedudukan raja-raja Melayu. Anthony Loh, sebelum kita bersetuju kerjasama dengan PH, tuan-tuan, Anthony Loh kata DAP dah lama dah bersetuju dengan apa yang terkandung di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Kita setuju semua ni. Malah bila saya ceramah dengan Steven Sim, Institution Publicity, macam susah agung DAP lah, bila saya cakap kalau misalnya ada yang melanggar perjanjian ini, kita akan halau dia keluar daripada kerajaan perpaduan. Steven kata tak payah UMNO halau, kami pun akan halau kalau ada orang yang langgar perjanjian. Itu sebabnya tuan-tuan, yang bawa cerita-cerita yang menyakitkan hati kita ni siapa? Geng-geng order lama dalam DAP yang nak menjatuhkan Anthony Loh, Ramasamy. Dia kata apa? Dia kata penguasaan ataupun monopoli kaum Bumi Putra dalam perkhidmatan awam harus dihentikan. Apa jadi pada dia? Daripada jadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, last kali calon pilihan raya pun tak dapat, DAP tak bagi. Betul tak betul? Maknanya DAP pun ada usaha jaga kita punya hati orang Melayu ni, dah ada usaha jaga. Yang tak jaga 2-3 ekor yang geng order lama ni, tuan-tuan. Tony Pua bantai kita, Anthony Loh bantai Tony Pua. Dia dapat tanding tak pilihan raya yang 6 buah lagi tu? Tak dapat. Kita tengok Teresa Kong pun sampai hari ni tak dapat jadi menteri. Dulu dia menteri, tuan-tuan. Betul lah. So itu sebabnya kita kena tengok banyak sebenarnya benda yang dia orang minta. Tetapi ada yang perlu bagi, ada yang perlu setuju. Nah, komen menteri sekarang ni dia minta supaya kampung baru diberikan taraf warisan UNESCO. Betul tak? Berjaya tak? Tak berjaya. Sebab apa? UMNO bantah. Teresa Kong minta supaya pindah daripada tanah Reserve Melayu boleh pindah, ubah. Berjaya tak? Tuan-tuan, kita tak cerita banyak tuan-tuan. Kita beritahu dengan PTG je. Tok Mat beritahu dengan PTG je. Jangan dilayan. Tak berjaya tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, hari ini kita pun sebenarnya bernasib baik. Sebab DAP pun tahu kalau dia buat perangai lama, dia silap cakap, terlebih cakap, yang jadi mangsa bukan kita, dia. Kalau dia terlebih cakap, melukakan hati orang Islam, melukakan hati orang Melayu, yang jadi mangsa dia. Contohnya lah, dulu dia Menteri Kewangan. Lepas 22 bulan, tak jaga mulut, tak jaga perbuatan,
buat orang Melayu sakit hati, buat orang Islam marah, akhirnya daripada Menteri Kewangan orang hormat, last kali jadi kluster mahkamah. Betul tak tuan? Tuan-tuan rasa dia orang ni bodoh ke nak jadi kluster mahkamah lagi? Sekarang dah jadi kerajaan. Betul tak? Jadi ini sebenarnya memudahkan orang Melayu. Tapi orang PAS, orang Bersatu tak ada modal. Dia kena pakai modal ni untuk jatuhkan kita. Dia kena kata yang kita hari ni AMDAH. Padahal sebelum wujud AMDAH tuan-tuan, zaman dulu-dulu dah ada PASDA. Zaman dulu-dulu dah ada Bersedah. Betul tak betul? Bila time dia dengan PAS, tuan-tuan, habis semua halal. Sampaikan Lim Guang Eng pun jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada pernah orang UMNO angkat Lim Guang Eng jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Tak ada lagi. Betul tak? Saudara yang letak agama Islam, agama persekutuan yang meletakkan kedudukan istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan persekutuan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu, UMNO lah tuan-tuan. Bukan PAS, bukan Bersatu tuan-tuan, UMNO. Betul tak betul? Hari ini dia nak klaim dia lebih Melayu daripada kita. Tuan-tuan, sebenarnya saudara hari ini yang dia orang paling takut kalau dalam tempoh sekarang ni, sekarang pun dah nampak faham-faham. Saya tak berani kata Melayu dah balik dari kita, tuan-tuan. Saya rasa masih jauh kerja, banyak kerja kena buat. Tapi kita ada lagi 2 tahun. Cuma satu bagusnya, sukatan kita 6 pilihan raya yang lepas, 6 pilihan raya negeri tu, kita nampak separuh daripada ahli kita sudah boleh undi Pakatan Harapan, dan lebih daripada separuh ahli Pakatan Harapan sudah boleh undi kita. Kalau tengok pilihan raya negeri, alhamdulillah, orang muda pun dah balik, orang Melayu pun ada yang dah balik. Kalau tengok mahkota, lagi cantik. Kalau boleh dapat diteruskan. Saudara, ada 2 tahun saya tak kecil pilihan raya 2027. Saya nampak pilihan raya akan berlaku 2026. Kalau kita boleh tarik sokongan orang Melayu, lebih daripada 50% bersama kita, tuan-tuan, UMNO BN bertanding mana pun kita boleh menang, InsyaAllah, tuan-tuan. Sebab dulu kita UMNO ni takut kita hanya boleh bertanding kawasan Melayu ramai. Betul tak? Hari ini UMNO BN tak perlu takut. Ramai Cina pun tak apa, ramai India pun tak apa. Kita boleh bertanding di mana saja. Kalau dulu geng-geng PH ni, dia boleh bertanding di kawasan hanya ramai Melayu Batak dan juga kawasan-kawasan yang ramai Cina India. Betul tak betul? Kawasan Melayu dia boleh bertanding. Sekarang mereka pun tak perlu takut. Jadi saudara, sebenarnya kerjasama ini adalah kerjasama yang boleh saya anggap sebagai win-win situation. Kerjasama yang menguntungkan. Kalau ada orang kata kita tak nak kongsi, tuan-tuan, sebelum ni pun kita kongsi. Kita kongsi dengan MCA, kita kongsi dengan MIC. Cuma hari ni ialah kadang-kadang saya pun terkilan juga bila tengok kawan-kawan kita MCA, bila buat video dia asyik rasa kerjaan saja. Baru ni yang perempuan tak apa, terpelanting. Yang perempuan wanita MCA ni pun 12 tahun lagi. Padahal PMX baru je luluskan penghapusan cukai kolej yuta. Tuan-tuan, kolej yuta tu bila kita hapuskan, orang berasa dia beli juga. Ini pun kadang-kadang orang kita ni bodoh tak tentu pasal. Minta maaf cakap, kolej yuta tu kolej MCA. MCA ngam tak dengan DP? Tak ngam. Yang minta penghapusan cukai tu MCA. Yang kau berasa DP pasal apa? Pening orang kita ni, tuan-tuan. Pasal cakap tak pernah berdasarkan
Fakta. Dah bagi penghapusan cukai, semalam keluar lagi, bantai lagi. Saya doa haraplah, sebenarnya kita faham, macam kita lah, kita nak ke kerjasama dengan bersatu, dengan PAS? Tentu tidak. Sebab apa? Kursi yang dia orang dah menang, kita tak boleh bertanding. Betul tak? Jadi saya faham kenapa MCA pun macam tu. Kalau MCA berada bersama dengan kita, memang susah dia orang. Sebab kursi-kursi yang dia orang dah menang, yang DAP dah menang, memang confirm dia orang tak boleh rampas daripada DAP. Jadi memang merugikan untuk MCA, MIC kalau dia bersama dengan kita dalam pilihan raya yang ke-16. Tapi saya nak beritahu, pemimpin-pemimpin kita ni bukan bodoh. Pemimpin kita pun ada hati perut. Pemimpin kita tak zalim. Kita ni dah lebih 8 tahun tak buat persempadanan semula. Betul tak betul? Kan? Jadi bila kita tambah kursi nanti, ada contohnya lah Seputih, dan sampai 300 lebih ribu orang, takkan seorang ahli parlimen jaga. Mungkin akan jadi 2, mungkin jadi 3. Jadi kalau misalnya MCA, MIC konsisten bersama dengan kita, InsyaAllah kita pun akan tolong bantu perjuangkan supaya kursi-kursi baru ni mereka ada peluang bertanding. Mereka ada peluang bertanding. Dan saya tak fikir DAP pun tamak. Kalau DAP tamak, tuan-tuan, saya nak beritahu masa mula-mula nak wujud kerajaan, DAP beritahu ke Anwar, mereka akan sokong Anwar. Kalau UMNO tak nak DAP dalam kerajaan pun, mereka tak kisah. Cuba tanya MCA, sanggup tak dia buat macam tu? Tuan-tuan, ini DAP. Dan last kali kita ada 26 je kursi, tuan-tuan. Tapi UMNO ada 7 menteri. Sekarang dah jadi 8. Mereka DAP ada 42 orang ahli parlimen. Hampir 2 kali ganda daripada kita. Berapa dia punya menteri, tuan-tuan? 5. Sekarang dah jadi 6. So maknanya, tuan-tuan, percayalah, dia tengok juga dengan siapa mereka kerjasama. Hari ni saya nak beritahu tuan-tuan, DAP kebanyakannya menteri-menteri dia, bila mereka nak tahu macam mana, contohnya ada masalah dan sebagainya, siapa rujukan mereka? Rujukan mereka Dato' Zahid, tuan-tuan. Sebab Dato' Zahid orang yang banyak berpengalaman cara mentadbir kerajaan dan sebagainya. So Dato' Zahid ni menjadi pakar rujukan. Memanglah kalau DAP cakap banyak, kita tak balon dia dekat media sosial, dekat TikTok, tak. Sebab apa? Sebab Dato' Zahid duduk sebelah Tuan Nilo. Dalam kabinet, dia duduk sebelah Tuan Nilo. Apa juga masalah, dia cakap sebelah, selesai. Buat apa kita nak bising-bising? Betul tak, tuan-tuan? Yang ini, tuan-tuan, kena yakin dengan kita kepimpinan UMNO. Apa pun kita akan pastikan kepentingan Islam, kepentingan Melayu, kepentingan bahasa Melayu dan raja-raja Melayu akan terus terjaga. Ini tidak ada sebarang kompromi.